Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah ma sya'allah, makan min ni'matin faminallahi ma sya'allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barathi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal jununi wal judham wa syai'il asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucap terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk mengikuti kuliah duha online kita pada hari ini. Dan seperti yang saya maklumkan bahawa kuliah kita yang sebelah malam, pukul 9 malam, kita ubah ke pukul 10 pagi, yang disebabkan kita nak memberi ruang kepada sahabat-sahabat kita yang para asatizah kita yang lain yang turut mengadakan kuliah-kuliah online pada waktu tersebut. Jadi kita memberikan peluang kepada sahabat-sahabat kita daripada usrah kita dapat mengikuti kuliah-kuliah online yang banyak dibuat dan banyak dilakukan oleh asatizah kita yang lain, mengambil manfaat ilmu daripada asatizah kita yang lain, insya-Allah. Dan saya pun nak ambil manfaat ilmu pada waktu tersebut, maka saya ambil waktu pagi ni untuk kita sama-sama bermuzakarah ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita, insya-Allah. Dan saya minta maaf sedikit delay pagi ni, ada technical sikit, insya-Allah. Dan kita nak sambung pengajian kitab kita, bab keutamaan zuhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk mengambil sedikit daripada dunia dan keutamaan fakir. Bab keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk mengambil sedikit daripada habuan dunia dan keutamaan fakir. Itu tajuk daripada bab yang ke-55 daripada bab yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, kita sambung mukadimah Imam Nawawi dalam bab ni. Kita dah bincang separuh daripada mukadimah dia. Ada lagi perbincangan mukadimah dia dalam bab ni, insya-Allah. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhur riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun
inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah Al-Kahfi ayat 45 hingga 46. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kata Allah, salli ala sayyidina Muhammad, seperti yang kita sebutkan pada semalam. Dalam Quran banyak Allah membuat perumpamaan supaya kita mudah untuk memahami apa yang Allah nak sampaikan. Jadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang orang nak sampaikan sesuatu untuk mudah kita faham, maka dia buat perumpamaan, dia buat bidalan-bidalan tertentu. Kalau macam ni, macam kereta kamu lah. Kamu macam ni, macam pokok depan rumah kamu lah. Dia buat benda yang kita nampak dan benda yang mudah untuk kita faham. Maka dalam ayat ni Allah kata, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, yakni manusia, kehidupan dunia ni macam air hujan yang kami turunkan daripada langit. Maka jadilah dia subur kerananya tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu pula menjadi kering, lalu diterbangkan oleh angin. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bidalan ataupun masalan, perbandingan yang Allah buat ni, dunia ni, punyalah kita ni tak ada kuasa apa atas dunia ni. Macam mana tuan-tuan? Macam hujan, macam bila hujan turun, tumbuh pokok-pokok, tumbuh tumbuhan sebagainya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi cantik, jadi elok apa semua, kita mengambil manfaat daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Lalu macam mana Allah buat? Allah turunkan, salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi jadi dia kemarau, jadi kering. Bila jadi kering, habis diterbangkan oleh angin, kita tak boleh nak mengambil manfaat apa pun daripada salli ala sayyidina Muhammad, apa ni, pokok-pokok tersebut. Allah kata apa? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ulama, saya merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Kathir tentang ayat tersebut. Allah berfirman, dan berilah, yakni Muhammad, kepada umat manusia masalul hayatid dunia, perumpamaan kepada mereka kehidupan dunia, yakni kehancuran, kefanaan dan keberakhirannya. Dunia ni boleh jadi macam tu. Boleh, dunia ni hanya fana. Dunia ini, salli ala sayyidina Muhammad, boleh hancur. Dan dunia ini, salli ala sayyidina Muhammad, boleh berakhir tanpa kita boleh buat apa-apa dengan dia. Macam duk jadilah ni, kita ni macam berserah daripada Allah. Tuan-tuan, kita buat, kita usaha buat. Salli ala sayyidina Muhammad, kita serah, tapi dalam keadaan usaha tu, kita serah sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Berserah sungguh-sungguh. Pasal tuan tengok, kita buat lockdown, kita tak bagi orang keluar. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tengok, kemarin naik lagi 150. Kemarin 100 lebih lagi. Risau kita ni. Duk rasa bilalah benda ni nak boleh turun. Kita usaha, tapi kita menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard. Seperti air hujan yang kami turunkan daripada langit, maka menjadi subur kerana tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Yakni, semua yang ada di dalamnya, biji-bijian, lalu tumbuh indah dan meninggi, serta menjadi bunga. Setelah itu semuanya, fa'asbaha hashiman tazruhur riyah. Dan Allah maha, dan adalah Allah maha, dan menjadi kering dan diterbangkan oleh angin, yakni diporak-perandakan dan diterbangkan ke kanan dan di kiri. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya, dia maha kuasa untuk menjadikannya seperti itu. Seringkali Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia ini dengan perumpamaan tersebut. Ada ayat-ayat yang lain pun Allah sebut. Kalau sebut perumpamaan dunia, Allah akan sebut benda yang sama. Macam hujan turun, tumbuh pokok, kemudian Allah jadikan kering. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, ad-dunya khadiratun halwah. Ad-dunya khadiratun hulwah.
Dunia ini hijau lagi manis, kata Nabi SAW. Nah, salih ala Muhammad. Hijau, manis. Dia sentiasa attract orang untuk dia. Sentiasa orang rasa nikmat dengan dunia ni. Allah berfirman, kemudian Allah sambung dalam ayat tu, Allah kata apa? Allah nak sebut macam mana? Allah nak sebut ujian-ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita. Apa ujian dia? Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Dua benda yang menjadi ujian kepada kita dalam kehidupan kita, al-mal wa banun. Harta benda dan anak pinak. Bila sebut zinah ni maksud perhiasan. Perhiasan. Dengan maksud perhiasan ni kita akan sanggup bersusah payah untuk mendapatkan dia. Dengan harta benda kita sanggup bersusah payah untuk mendapatkan harta benda. Banun, anak pinak. Dengan anak pinak ni kita sanggup untuk bersusah payah untuk menjaga dia dan melihara dia. Sebagainya. Sebab tu disebut sebagai zina. Menghadap kepadanya dan meluangkan waktu untuk beribadah adalah lebih baik bagi kamu daripada kesibukan kamu atas semuanya itu, dan sibuk kamu mencari kekayaan untuk mereka serta berbelas kasihan yang berlebihan kepada mereka. Salih ala Sayyidina Muhammad. Bila mai dengan harta benda dan anak pinak ni, kita apa ni? Kita tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan sibuk untuk menjaga dia, sibuk untuk mencari dia, sibuk untuk menjaga dia, sibuk untuk memelihara dia, dan sibuk untuk salli ala Sayyidina Muhammad berbelas kasihan yang berlebihan kepada dia. Tuan-tuan, ada orang yang Allah uji dia dengan apa? Dengan harta dia. Uji dengan harta. Harta dia jadi salli ala Sayyidina Muhammad ujian yang besar untuk dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang anak-anak pinak dia jadi ujian yang besar dalam kehidupan dia. Dulu boleh main masjid, dulu boleh buat ibadat, dulu rajin ulang alik ke masjid, sebagainya. Tapi bila dah Allah kurniakan kepada dia anak, dia meninggalkan masjid, meninggalkan jemaah, meninggalkan urusan-urusan akhirat dia sebab anak-anak dia. Apatah lagi apatah lagi harta lagi lah tuan-tuan. Berapa ramai kita tengok orang yang diuji dengan harta dia, dan dengan harta dia itu menyebabkan dia jauh daripada Allah dalam keadaan dia tak sedang. Depa tak rasa sikit pun rasa bersalah bila dia sallallahu alaihi Muhammad menggunakan alasan harta dan anak pinak ni untuk dia jauh daripada Allah. Lama tak nampak pergi masjid haji. Alhamdulillah lah, rezeki makin maju lah ni, projek makin banyak sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya dengan projek yang banyak ni, subhanallah saya ni sampai tak sempat dah lah ni. Saat-saat mesyuarat, saat-saat ni ada urusan nak kena buat sebab dulu rajin pergi masjid, dulu rajin jemaah, dulu apa sebagainya. Dan dia menggunakan alasan dia, dan dia berasa macam tu nikmat yang Allah sedang lontarkan, Allah bagi dekat dia. Dia rasa tak bersalah sikit pun. Demikian tuan-tuan, orang yang dapat anak-anak sebagainya, lama tak nampak dah pergi pasal apa? Pasal inilah nak kena jaga anak ni, nak kena jaga cucu sebagainya, semayang pukul 8 pagi, semayang subuh sebagainya. Pasal apa ni? Pasal anak kecil. Dan dia gunakan alasan anak tu tanpa sikit pun rasa bersalah. Tuan-tuan, subhanallah. Ingat rezeki ni apa? Rezeki ni ialah, rezeki yang berkat ini ialah mendekatkan seorang itu kepada Allah. Bukan makin menjauhkan orang itu daripada Allah. Kalau benda rezeki ni, dia makin dekat dengan Allah, itu menunjukkan bahawa dia rezeki yang baik. Tapi kalau dia dapat rezeki itu, dia makin jauh daripada Allah. Dulu boleh semayang, dulu boleh qiyamul lail, dulu boleh baca Quran, dulu boleh pergi masjid. Tapi lepas dapat rezeki itu, dia tak boleh dah qiyamul lail, dah tak boleh dah baca Quran, dah tak boleh dah misalnya Allah semua buat ibadat dia. Maka itu bukanlah rezeki yang baik, itu nama dia istidraj dalam hidup dia. Allah sedang menguji dia, Allah sedang nak uji dia dengan kehidupan dengan rezeki, dengan nikmat yang dia dapat tu. Maka hati-hati orang salah faham. Tuan-tuan, ujian yang paling dahsyat, ujian yang dahsyat ni tuan-tuan ialah ujian nikmat. Nikmat juga satu ujian. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Dan masalah dia bila dia dapat ujian dengan nikmat ni, dia tak berasa bahawa dia sedang berhadapan dengan ujian. Dia akan berasa bila dia dapat nikmat itu Allah tengah kasih kat dia, Allah tengah sayang kat dia. Lepas tu para sahabat kata, kami tak takut diuji dengan kefakiran, tapi kami takut diuji dengan kekayaan. Kami diuji dengan harta. Harta ni tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seorang itu akhirnya, sebab tu Allah bagi harta tuan-tuan sesuai kepada orang yang Allah tahu dia mampu untuk handle dia.
Ada orang yang dia nak sangat kekayaan dalam hidup dia. Tapi Allah tak bagi kat dia. Pasal apa Allah tak bagi kat dia? Pasal Allah tahu dia tak mampu untuk jaga. Dia tak mampu untuk manage hidup dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan harta benda dia. Sebab tu Allah tak bagi kat dia. Tapi ada orang yang Allah bagi kat dia. Sebab Allah tahu dia mampu untuk manage harta dia. Untuk kekayaan, untuk kebaikan di akhirat dia. Baik, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oleh kerana itu, Allah berfirman lagi, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Apa maksud al-baqiyatus salihat, tuan-tuan? Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan beberapa ulama salaf mengatakan yang dimaksudkan dengan wal baqiyatus salihat adalah solat 5 waktu. Amalan yang baik lagi berkekalan. Al-baqiyatu yang berkekalan dan lagi baik. Apa amalan-amalan yang berkekalan lagi baik ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sebagian ulama kata apa? Dia adalah solat 5 waktu. Yang ni lebih penting, yang ni lebih hebat. Sedangkan Atta bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang dimaksudkan dengan wal baqiyatus salihah itu ialah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Demikian juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Amirul Mukminin Utsman bin Affan ditanya tentang wal baqiyatus salihat. Beliau mengatakan wal baqiyatus salihat itu adalah kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Malik juga meriwayatkan daripada Imarah bin Abdullah bin Sayyad dari Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan wal baqiyatus salihah adalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia bercerita bahawa Nabi SAW bersabda subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hunnal baqiyatus salihat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha, Nabi SAW sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah al-baqiyatus salihat. Ibnu Jarir juga meriwayatkan, diberitahu kepada aku daripada Ibnu Sa'id bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kamu membaca al-baqiyatus salihat. Nabi SAW kata, perbanyakkan kamu membaca al-baqiyatus salihat. Ditanyakan, lalu apakah al-baqiyatus salihat itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu millah. Ditanyakan lagi, lalu apa ini maksudkan dengan millah itu? Ya Rasulullah, maka baginda menjawab iaitu takbir. Takbir ni apa? Allahu Akbar. Tahlil. Tahlil ni apa? La ilaha illallah. Tasbih. Tasbih ni apa? Subhanallah. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Serta la haula wala quwwata illa billah. Demikianlah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan Ibnu Abbas mengenai firman-Nya wal baqiyatus salihat, dia mengatakan ia adalah zikir yang berupa ucapan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah tabarakallahu, yakni maha suci Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada Tuhan, tiada daya dan upaya melainkan hanya pada Allah, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, sallallahu ala rasulillah, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada Rasulullah. Puasa, solat, haji, sedekah, membebaskan budak, jihad, silaturahim dan semua amalan yang baik, semuanya itu adalah al-baqiyatus salihat yang akan mengekalkan pelakunya di syurga selagi masih ada langit dan bumi. Baik tuan-tuan, ini pendapat-pendapat ulama tentang al-baqiyatus salihat yang lebih aula dan lebih hebat daripada harta benda dan anak pinak dia. Amalan yang berkekalan lagi soleh. Jadi, tuan-tuan, Nabi SAW bila ditanya, apakah itu al-baqiyatus salihat? Dia menyebutkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Jadi, subhanallah, ulama menyimpulkan bahawa yang dimaksudkan al-baqiyatus salihat itu ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lafaz zikir dia yang boleh kita amalkan pada setiap hari. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
Tolong jangan tinggal amalan ni pada setiap hari. Kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terdapat banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan amalan ini. Antaranya ialah man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tankhudhu khutaya kama tankhudhu syajarata waraqah. Akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pokok menggugurkan daun-daun dia yang kering. Itu amalan dia. Kita duk buat amalan tiap hari, Allah gugur dosa-dosa kita, mudah-mudahan. Lagi tuan-tuan, pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bila dia menunjukkan kepada Nabi SAW satu jenis pokok. Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kepada kamu pokok yang lebih hebat daripada pokok ni, iaitu pokok di syurga. Bila dengan kamu mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, setiap satunya itu akan menanam pokok-pokok dalam syurga Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak pergi syurga Allah, tanam pokok siap-siap kat sana. Ada orang belum pencen lagi, dia beli siap-siap dah tanah kat kampung. Pasal apa beli tanah kat kampung tu? Oh, satu hari ni nak balik duduk kampung ni Ustaz. Jadi berapa lama lagi? 10 tahun lagi baru nak pindah. 5 tahun lagi baru nak pindah. Tanam pokok siap-siap kat sana. Tanam pokok siap-siap. Itu menunjukkan kesungguhan dia nak balik kampung ni tu. Kan? Jadi kita ni nak pergi syurga Allah SWT. Maka tanam pokok, tunjukkan kesungguhan kita yang kita ni nak balik salih alaihi wasallam ke syurga Allah SWT. Mengapa? Tanam pokok siap-siap. Antara pokok yang nak kita tanam, yang boleh kita tanam, tuan-tuan, di syurga nanti ialah dengan kita memperbanyakkan al-baqiyatus salihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada satu hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, salih alaihi wasallam Muhammad, innallaha astafa, sungguhnya Allah memilih daripada banyak kalimat Allah, 4 kalimat, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Man qala subhanallah, siapa yang mengatakan subhanallah, akan ditulis baginya 20 pahala. Wa man qala la ilaha illallah mithlu dzalik, siapa yang kata la ilaha illallah seperti di atas juga, yakni 20 pahala. Wa man qala Allahu akbar mithlu dzalik, siapa yang kata Allahu akbar seperti di atas juga, yakni 30 pahala. Wa man qala alhamdulillah kataballahu lahu 30 hasanat. Siapa yang mengatakan alhamdulillah min qibli nafsi, daripada kehendak hatinya, maka akan tulis baginya 30 pahala, dipadam 30 dosa dan diangkat 30 darjat. Jadi 20 pahala dengan subhanallah, diampun dosa 20 dosa dengan alhamdulillah. Demikian juga la ilallah, dan demikian juga Allahu akbar, 20 jadi 60 pahala Allah bagi, 60 dosa Allah padam, 60 darjat Allah angkat. Kemudian dengan alhamdulillah 30 pahala, jadi 30 campur 30. Jadi apa? 30 campur 60, 90 pahala. 90 pahala Allah bagi, 90 dosa Allah padam, 90 darjat Allah angkat. Kemudian kita bacalah 100 kali sehari. Kalau kita baca 100 kali sehari, jadi berapa? 90 kali 100, 9,000. Kan? 9,000 pahala. 9,000 pahala, 9,000 dosa Allah padam, 9,000 darjat Allah angkat. Sesuai pula dengan satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, mampu tak kamu buat 1,000 kebaikan satu hari? Kalau kamu tak mampu, katalah subhanallah, bertasbihlah 100 kali. Saya ganjarannya seumpama 1,000 kebaikan satu hari. Jadi 100 kali subhanallah tu dah 1,000 dah. Campur dengan tadi 9,000, dah jadi 10,000 kat situ. Kan? Jadi kita jadikan amalan pada setiap hari. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ni 100 kali setiap hari. Ambillah waktu, pegang tasbih sikit. Jadikan biar benda ni duduk dengan kita aja ni. Tambah-tambah waktu kita duduk PKP ni kan, Perintah Kawalan Pergerakan ni kan. Jadi biasakan benda ni duduk tangan kita. Waktu duduk, waktu hari tu orang kata, amboi tok share nak tunjuk sangat kat orang pegang tasbih aja. Ni duduk dalam rumah je, siapa pun tak kata apa kita, tuan-tuan. Sebab benda ni bila dia duduk melekat kat kita ni, ada aja benda kita nak buat. Kalau benda ni tasbih ni duduk melekat kat tangan kita, sekali dia jadi je zikir dia. Kalau benda ni tak melekat, tuan-tuan, susah. Kan? Biar duduk kat tangan kita ni, biar dia usur orang pergi. Rasa ni belik buh kat tangan kita. Kan? Belik, biar duduk melekat kat tangan kita. Gitu. Sekali bila dia duduk macam ni, ada aja sekali ni. Duduk pegang-pegang dia, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim.
Nah, ni. Kalau tak ada, susah nak buat. Nak guna jari, jangan harap tuan. Ni ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ayah, ayah. Ya, ya, ya. Bapak tak? Tak payah. Jenis gitu. Kan? Apa nak makan apa hari ni? Berapa tak kira tu? Tinggal gitu. Tak jadi tuan-tuan. Kita tak boleh nak lekat. Tapi kalau dengan ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Kau tak sedap sikit? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Abang, nak makan apa abang? Steam, ikan steam hari ni. Ikan apa? Siakak. Nak makan siakak steam hari ni. Oh, okey bang, okey. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Kan ada tanda kat situ kan, senang. Jadi biar benda ni duduk dengan kat tangan kita. Tu jadi idea. Orang perempuan ni pening tu kan, tak tahu nak masak apa dah. Tiap hari nak fikir menu apa tiap hari kan. Jenuh tuan-tuan. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi biar setiap hari pastikan kita ada amalan kita yang nama dia Al-Baqiyatus Salihat yang boleh kita amalkan pada setiap hari. Dan Al-Baqiyatus Salihat ni maksud dia amalan yang berkekalan dan amalan yang baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Ali bin Abi Talib berkata, harta, benda dan anak-anak merupakan tanaman di dunia, sedangkan amal kebaikan merupakan tanaman di akhirat. Terkadang Allah mengumpulkan semuanya pada satu kaum. Anda tengok bagaimana Sayyidina Ali kata. Macam mana Sayyidina Ali kata? Sayyidina Ali kata, dalam ayat ni Allah cerita tentang dua benda. Allah cerita yang pertamanya tentang harta benda, anak pinak, perhiasan di dunia. Yang kedua, Allah kata Al-Baqiyatus Salihat. Amalan yang kekal, lagi soleh ni, lagi baik ni, salli ala sayyidina Muhammad, dia akan jadi apa? Dia akan jadi pahala, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi dua benda ni. Jadi seolah nak buat gambaran, dua perkara yang kita akan dapat. Yang pertama, bahagian di dunia, yang kedua bahagian di akhirat. Harta benda dan anak pinak ini adalah bahagian kita di dunia. Dan salli ala sayyidina Muhammad, Al-Baqiyatus Salihat tu, amalan-amalan yang kekal lagi baik ni akan jadi salli ala sayyidina Muhammad, bahagian kita di akhirat. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dua benda ni seolah macam terpisah. Tapi kata Sayyidina Ali, terkadang Allah akan menghimpunkan keduanya kepada orang yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya ada soalan tu saya nampak. Saya akan jawab. Tolong maklum, tolong bagi tahu balik soalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dirahmati sekalian, ada orang yang Allah pilih dia semuanya tu dia dapat, kedua-duanya yang boleh menjadi manfaat kepadanya dunia hingga akhirat. Dunia hingga akhirat. Ada orang dapat al-mal wa banun, harta benda, anak pinak, jadi ujian dekat dia di dunia. Dia dapat nikmat tu di dunia aja, tapi di akhirat akan merosakkan dia. Ada orang yang harta benda dia dan anak pinak dia jadi habuan dia untuk dia menjadi bekal di akhirat. Bila dapat harta benda, dia banyak sedekah. Dapat harta benda banyak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, banyak tolong orang. Dengan harta yang dia dapat tu tuan-tuan, dia banyak infakkan ke jalan Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan dengan harta yang dia dapat itu, banyak dia memanfaatkan sebaik-baiknya untuk urusan-urusan akhirat dia. Dan dia meyakini bahawa harta yang diinfakkan tak akan mengurangkan walaupun sedikit, sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Maka tuan-tuan, subhanallah, lagi dapat harta, lagi banyak infak. Lagi dapat harta, lagi banyak pertolongan dia. Lagi banyak harta dia, lagi bermanfaat sallallahu alaihi wasallam kepada agama dia. Ada orang yang macam tu. Maka dunia dia dapat dan yang tu pun jadi kebaikan untuk akhirat dia. Demikian juga anak-anak. Anak-anak dia dapat, dia pastikan anak-anak dia akan menjadi manfaat untuk akhirat dia. Dia didik anaknya dengan didikan agama yang sempurna, dia bagi kenal Allah elok-elok. Dan bukan semestinya jadi ustaz, siapa kata.
Boleh jadi engineer tapi engineer yang sangat mengenali Allah. Engineer yang sangat baik kepada ibu dan ayah pasal dia tahu tanggungjawab dia kepada ibu dan ayah dia tak akan pernah tertinggal dan tak akan pernah terkurang. Dia tahu bahawa dia setiap doanya makbul apabila disertakan doa kepada ibu dan ayah dia. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, maka dididik dengan kefahaman agama yang sempurna kepada anak dia, walaupun anak dia tak jadi ustaz tapi anak dia jadi seorang engineer, jadi seorang doktor, jadi seorang lawyer, jadi seorang orang yang salih alaihi Muhammad, orang-orang yang ni sebagainya, tapi dia sangat faham akan tuntutan akhirat dia. Maka anak dia ni bukan menjadi ujian pada dia, tapi anak dia jadi penolong kepadanya dunia hingga akhirat. Tuan-tuan sekalian, sebab ni orang yang beruntung. Allahumma salli ala sayyidina. Dan Allah berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awladi kamathli ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu masfarran thumma yakunu khutaman wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Surah Al-Hadid ayat 20 Allah menyebutkan, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Allah sebut, kehidupan dunia ni apa ni? Permainan, senda gurau saja. Perhiasan. Dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengkagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan daripada Allah serta keredaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Mata'ul ghurur. Subhanallah, Allah sebut dalam Quran. Mengingatkan saya kepada kisah yang tercatat dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah dia buat satu perumpamaan. Orang-orang yang duduk di dunia ni macam orang naik kapal. Naik kapal, kemudian belayar, kemudian singgah pergi satu pulau. Bila singgah ke satu pulau ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian kapten kapal bagi tahu dekat orang yang duduk atas kapal tersebut yang kita akan singgah di satu pulau ni. Kita singgah pulau ni satu hari je. Sehari je kita nak singgah kat pulau ni. Esok kita akan balik. Ulang lagi, beritahu lagi. Sehari je kita nak duduk kat pulau ni. Esok kita akan balik. Habaq banyak kali. Faham tak ni? Faham. Okey, kita turun kat sini. Dekat pulau ni ada banyak harta benda yang kita boleh ambil. Ambil siap-siap harta tu, bawa balik. Bawa ni nak bekal kita nak balik ke kampung halaman kita esok. Dia pesan. Kemudian pesan lagi satu. Dekat situ ada satu istana. Di hujung pulau tu ada satu istana. Istana tu yang tu kawasan larangan. Jangan pi duk masuk kat istana tu. Tempat tu kawasan larangan. Ingat tak ni? Ingat. Faham tak ni? Faham. Ingat, esok kita nak balik. Lalu sampailah ke pulau tersebut. Bila sampai pulau tersebut, turunlah semua orang-orang yang duduk atas kapal tersebut. Turun. Bila turun, berubah kumpulan tu jadi 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang sungguh-sungguh pi cari harta. Nak buat bekai. Turun dia kutip emas, kutip perak, kutip permata sebagainya. Kemudian tiba rasa penat. Oh, penat lah. Tak apalah, tak payah rehat dululah. Sebab esok nak balik lah. Esok balik, naik atas kapal rehat. Dia pun kutip apa semua. Penat. Kutip juga. Naik. Tuan-tuan, saya simak. Simpan, turun balik, kutip balik. Subhanallah, tuan-tuan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, turun. Cantiknya pulau ni, indahnya pulau ni. Dia mula mengambil batu-batu, mula membina rumah-rumah mereka. Ambil, Allahumma salli alaihi wasallam,
benda-benda yang duduk dekat dalam tu sebagainya, dihiaskan rumah-rumah tersebut. Hias-hias bagi cantik-cantik sebagainya. Ustaz Syumat terleka dia. Walhal dia tahu dah esok nak balik. Dia tahu esok nak balik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia sambil-sambil waktu lapar-lapar tu baru pergi kutip sikit, kutip kulit-kulit siput, kutip Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanah-tanah liat sikit. Demikian diibaratkan oleh Ibnu Qudamah. Kemudian kelompok yang ketiga, tang mana tang yang depa tak bagi pi sangat tu? Tu tak istana tu. Yang tu kita pi, jom. Tu depa ni. Depa pun turi pilah ke istana tu, lompat pagar dia, panjat pagar dia, bermain-main dengan dayang-dayang istana, budak-budak istana, akhirnya kena tangkap kat sana. Tiba-tiba esok sebagaimana yang telah dijanjikan, semboyan pun berbunyi, semua pekat kena balik. Bila dengar kata balik, nak kena balik dah. Kelompok pertama kata apa? Allah, nak kena balik dah. Baru kutip sikit je ni, baru sikit je dapat ni. Nak kena balik dah, nak buat macam mana ni? Tak apalah, dah nak kena balik, nak buat macam mana? Baliklah. Dalam keadaan masih belum berpuas hati dengan harta yang dia kutip, benda yang dia dapat. Tapi dah terpaksa balik, tak apalah, redha je lah, dia pun balik. Balik ke kapal. Kelompok yang kedua, Allah baru nak kena balik dah. Loh, tak sempat lagi ni, tak sempat nak kutip apa lagi ni. Loh, sibuk lah apa semua. Macam mana ni? Gigit jari tuan-tuan, menyesal, tapi kena balik juga. Bawa lah sikit daripada harta daripada kulit-kulit siput, daripada tanah-tanah liat. Rumah tu kena tinggal. Kelompok ketiga, langsung tak kutip apa dah. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan balik dalam keadaan ni, bawa orang bersalah. Bawa ni tanda orang bersalah, bawa balik naik. Lalu belayaklah mereka balik tuan-tuan ke kampung halaman mereka. Sampai-sampai disambut oleh Raja yang Agung. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat pulang semua. Macam mana keadaan kamu semua ni? Kelompok pertama bawa harta yang sangat banyak. Alhamdulillah, nak ambillah tu. Tu nampak tak istana yang cantik tu? Nampak tak bangunan-bangunan yang indah tu? Nampak tak makanan-makanan yang banyak tu? Ambil tu semua milik kamu. Kamu ni orang yang kaya. Ambil depa. Seronok depa tuan-tuan. Kelompok yang kedua. Mana harta-harta kamu? Bawa ni. Kulit-kulit siput. Bawa tanah-tanah liat. Celaka kamu hari ni. Tidakkah kamu dipesan, tidakkah kamu diberitahu bahawa subhanallah kamu akan duduk kat situ? Tidakkah diberitahu bahawa adanya harta benda itu? Tahu tak kata nak kena balik esok? Tahu. Tidakkah orang yang sama yang mengingatkan pada kamu? Ya, betul. Tapi kami dilekakan, dilalaikan dengan keindahan di tempat tersebut. Celaka kamu hari ini. Pergi kamu. Gigit jari tuan-tuan, menyesal. Kelompok ketiga, lagilah bawa ni, tanda ni. Orang bersalah, orang besar. Pengawal tangkap, humban mereka dalam penjara. Tuan-tuan, kita mudah faham daripada apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah itu tentang kita lah waktu hidup kat dunia ni. Tahu kata kehidupan sementara, tahu kata time tu sangat limited, tahu bahawa ada sahaja ruang untuk kita lakukan amal ibadat dalamnya. Lalu subhanallah, kita sendiri yang mensia-siakannya. Bukan tak ada siapa orang peringat, ada orang peringat. Tapi kita sendiri yang, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sendiri yang mengabaikan dan kita sendiri yang terlalai dengan keindahan dan kehidupan di dunia. Dalam kitab yang sama dia cerita ada ulama yang dia korek liang dekat dalam rumah dia. Dia korek liang dalam rumah dia. Bukan, dia korek liang tu sebagai peringatan kat dia. Setiap kali dia buat amal ibadat, dia nanti kata, dia buat ibadat lalu dia penat, dia letih. Apa dia buat tuan-tuan? Dia pergi baring kat dalam liang tersebut. Dia baring dalam liang tu. Lalu dia kata kat diri dah, hai diri. Tepuk diri tu. Hai diri. Kalau kamu betul terbaring dalam liang ni macam ni satu hari nanti, apa yang kamu nak? Kamu nak buat apa? Oh, saya nak minta pada Allah agar kembalikan saya ke dunia untuk saya melakukan amal kebaikan. Hai diri. Kamu masih diberi peluang oleh Allah untuk lakukan amal kebaikan. Tunggu apa lagi? Bangun buat amal ibadat. Dia pun bangun. Tambah lagi amal ibadat dia. Subhanallah. Tuan-tuan. Tuan-tuan berani buat tu? Nah. So korek liang. Pergi beli batu nisan. Pergi buh. Dekat rumah. Lepas tu kan buat PTV. Buh belah ni biji. Belah sini biji. Subhanallah. Berani buat gitu? Tak berani. Tuan-tuan kata. Bang terbiak bang tuan ni. Faham tak ni? Saya cuma tuan. Ada dalam kitab sama disebut, perhatikanlah kamu kepada kuburan. Tengoklah kepada kuburan.
Salih alaihi wasallam. Berapa ramai orang dalam kubur itu yang dia minta pada Allah. Dia minta walau dapat keluar untuk buat hanya satu rakaat semayang. Yang kalau satu semayang itu akan mengampunkan dosa dia. Biar dah tak boleh dah. Ada berapa ramai orang dalam kuburan tu yang minta pada Allah, ya Allah, bagi dapat salih ala Sayyidina Muhammad, dapat sebut tasbih sekali aja. Kalau tasbih itu dapat mengangkat darjat dia, tak boleh dah. Dan Allah masih memberikan kepada kita peluang, maka beramal dengan sungguh-sungguh amal waktu Allah masih memberikan peluang pada kita ni. Baik, sambung. Orang-orang kafir terlalu tergila-gila dengan keindahan dunia sehingga orang mukmin, sedangkan orang mukmin apabila melihat sesuatu yang mengagumkan, maka fikirannya mengarah kepada kekuasaan Allah dan dia tahu bahawa hal itu adalah sirna. Lalu dia pun berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, dia buat gambaran dekat sini, dia kata orang kafir ni dia tergila-gila dengan keindahan dunia. Dia dapat, dan dia dapat nikmat atas apa yang dia usahakan. Tapi nikmat tu tak ada manfaat untuk akhirat dia. Salih alaihi wasallam. Kaya tak? Kaya. Kaya kadang-kadang lebih kaya lagi daripada orang mukmin. Dan Allah bagi kekayaan, tapi kekayaan dia tak ada manfaat apa pada akhirat dia. Tuan-tuan yang ada sekalian, salih alaihi wasallam. Orang mukmin pula apa? Dia tengok sesuatu yang mengagumkan dia, maka fikirannya kembali kepada kekuasaan Allah. Tengok harta, insya-Allah hebat, subhanallah. Tapi dia balik kepada kekuasaan Allah. Dia tahu bahawa yang bagi harta tu adalah Allah. Dan dia kena mensyukuri harta tu dengan kembali mentaati Allah. Maka tak putus dengan Allah. Dia tengok apa yang mengagumkan, dia berasa bahawa semua ni adalah daripada Allah. Maka tuan-tuan sekalian, salih alaihi wasallam, dan dia tahu bahawa benda tersebut benda tersebut boleh melalaikan dia daripada mengikuti Allah. Dan dia tahu bahawa benda tersebut hanya sirna saja dan boleh rosak dalam keadaan apa yang Allah kehendaki atas perkara tersebut. Maka apa yang dia doa? Dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina azabannar, dan jauhlah kami daripada api neraka. Dan firman Allah Taala, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surah Ali Imran ayat 185, maksudnya bagaikan barang dagangan yang menipu orang yang menawar, sedangkan dia merasa tertarik dan akhirnya membelinya. Barang siapa tertipu dengan barang tersebut dan lebih memilihnya, maka dia adalah orang yang tertipu. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Itulah kehidupan kita kat dunia ni. Nah, macam barang dagangan, salih alaihi Muhammad, dia menipu untuk dibeli, dia tipu-tipu je. Cantik barang ni hebat ni, barang ni elok. Salih alaihi Muhammad, kita nampak kecantikan barang tu, tapi orang ni cantik barang ni, elok barang ni. Lalu akhirnya kita menawar-nawar barang tersebut dan akhirnya kita membeli barang tersebut. Inilah orang yang tertipu dengan urusan dunia ni. Allahu Rabbi. Dan Allah menyebutkan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-mufantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahul husnul ma'ab. Dijadikan, dihiasi salih alaihi Muhammad kepada manusia itu hubbus syahwat, keinginan kepada syahwat dia, salih alaihi Muhammad, minan nisa, kepada orang perempuan, wal banin, anak pinak, salih alaihi Muhammad. Kemudian harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat dia kembali. Surah Ali Imran ayat ke-14. Dalam ayat ini terdapat pesan untuk mendorong bersikap zuhud terhadap dunia dan mendorong untuk mencari kesenangan di akhirat. Wallahu alam. Mari kita nak tengok berapa daripada soalan-soalan yang ada.
Tengok. Soalan-soalan. Salah satu yang saya nampak tadi ni, boleh tak kalau kita hanya berzikir dalam hati? Tu soalan yang saya nampak saat ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir hati ni maksud macam mana? Sambil duk buat kerja aku, sambil duk. Zikir paling afdal, kata ulama, ialah zikir yang dilafazkan di mulut sehingga sampai ke dalam hati dia. Zikir yang dia sebut, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Subhanallah walhamdulillah. Masuklah hati ni. Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, dan tidak Tuhan semua Allah, wallahu akbar, Allah Maha besar. Ini zikir yang paling afdal. Zikir yang mampu untuk mengalirkan air mata dia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menangis dia. Pasal apa? Masuk dalam hati dia. Ini zikir yang paling baik dan paling sempurna. Paling afdal. Yang kedua, zikir yang hanya dilafazkan melalui mulut. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, zikir yang dilafazkan melalui mulut juga pasti akan menjadi manfaat kepadanya, cuma tak sampailah kepada afdal zikir mulut sampai ke hati tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala manfaat tak? Tetap manfaat. Zikir yang dilafaz mulut. Subhanallah, alhamdulillah, hati duk fikir macam-macam. Makan apa petang ni? Makan apa tengah hari ni kan? Sebagainya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Sama jadi soalan yang ditanyakan oleh Lim Dadang. Lim Dadang kata apa? Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kita buat zikir sambil kerja rumah, hati tak hadir, apakah zikir tetap dapat keutamaan di pahala yang janjikan itu? Itu yang saya sebut ni. Sambil duduk masak nasi, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Sambil duduk sampur-sampur, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu, Subhanallah. Sambil-sambil itu kan. Sebagainya. Tuan-tuan, subhanallah. Dapat dah manfaat dia? Kata Imam Ghazali, ya tetap dapat manfaatnya, zikir-zikir yang dilafaz walaupun tak sampai ke dalam hati dia. Dan yang ketiga ialah zikir yang dia hayalkan, yang dia lalukan dalam hati-hati dia sambil dia buat salli alaihi wasallam urusan dia. Ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu amalan yang sangat susah untuk kita buat. Susah nak buat tuan. Sebab hati kita ni payah nak jaga, hati payah nak kontrol. Salli alaihi wasallam. Hati kita ni paling susah kita nak kontrol dia. Tuan-tuan cuba duduk dia. Ni sambil zikir ni. Ya. Lagi dia pergi kot lain lagi ni. Dia lari lagi. Dia pergi lari. Susah. Sebab tu nak menguatkan apa dalam hati ialah benda yang kita lafazkan dengan mulut. Keadaan dia. Gitu keadaan dia. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina. Ni macam mana nak buka rau ni? Slide tu apa? Allah. Susah orang pasut banyak-banyak ni. Kan? Gitu. Salli ala Sayyidina. Mana dia? Okay, soalan berikut dia. Ustaz, kalau tak salah ada terdengar ceramah mengatakan sekarang ni zaman akhir zaman. Bukan zaman anak cucu cicit. Minta Ustaz jelaskan. Akhir zaman ni tuan-tuan, sebut akhir zaman ni bermula pada kerasulan, kelahiran Nabi SAW. Itu dah sendiri dah merupakan tanda akhir zaman. Tanda kiamat. Kelahiran Nabi SAW itu sendiri dah merupakan tanda kiamat. Kena standby. Kelahiran Nabi SAW itu dah merupakan tanda kiamat, dan bila lahir Nabi SAW dan kerasulan Nabi SAW itu dah disebut sebagai akhir zaman. Akhir zaman. Dia akan berlangsung bila ni? Berlangsung sampai ke akhir kiamat. Sampai ke akhir kiamat. Ini dia sebut sebagai akhir zaman. Zaman yang paling last. Zaman yang paling akhir. Tuan-tuan, tak ada dah lagi zaman yang akan mai selepas daripada tu. Kalau dulu ada satu Nabi, kemudian habis satu kaum, naik satu kaum yang lain, satu Nabi yang lain sebagainya. Tapi zaman kita ni ialah disebut sebagai akhir zaman. Kita mungkin sampai, tak tahulah berapa lama lagi nak sampai ke tempoh, ke tahap Salli ala Sayyidina Muhammad yang berlakunya kiamat tu. Tak tahu berapa, mungkin 1000 tahun lagi, mungkin zaman cucu cicit. Tak tahu, Allah alam. Tapi kita ni dah duduk disebut sebagai fasa di antara fasa-fasa akhir zaman.
Ini bila sebut akhir zaman ni banyaklah fitnah-fitnah dan ujian-ujian yang disebut sebagai fitan. Apa ni, tanda-tanda ataupun fitnah-fitnah yang berlaku pada akhir zaman yang tidak dilalui oleh para sahabat Nabi SAW dulu. Makin lama makin besar fitnah dia. Makin hujung makin besar, makin dahsyat fitnah dia. Dan fitnah yang paling dahsyat yang akan berlangsung nanti ialah fitnah disebut sebagai fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Soalan berikutnya lagi. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya ada tanya, Ustaz, adakah jika tanpa haji dan umrah bermakna kita sedang berada di akhir zaman? Dia salah satu daripada fitnah-fitnah ataupun akhir. Dan tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya penutupan masjid telah pun berlaku pada ketika yang lalu. Sallallahu alaihi Muhammad disebut sebagai apa? Kerajaan pada ketika tersebut telah menutup urusan haji. Ini bukan kali pertama. Kalau berlaku pada waktu ni, ini bukan kali pertama. Dah berlaku dah beberapa kali sebelum daripada ni. Yang saya tak ingat. Tempoh-tempoh ada satu kes berlaku wabak ta'un pada waktu tersebut. Yang menyebabkan ramai orang mati pada kes tersebut. Maka waktu tu pemerintah yang menguruskan Masjidil Haram pernah pada ketika tersebut menutup urusan haji pada tersebut. Ini bukan kali pertama kalau berlaku. Tuan-tuan, pernah satu ketika berlaku peperangan, berlaku pembunuhan dan berlaku rampasan sehingga batu Hajar Aswad itu telah dicuri, dibawa lari ke satu tempat sehingga beberapa tahun, berapa puluhan tahun kemudian barulah dikembalikan. Ada beberapa kes yang berlaku sehingga menyebabkan urusan haji tidak dapat dilaksanakan, dan ini bukan kali yang pertama. Tuan-tuan sekalian, maka subhanallah, cuma kita harap, kita doakan supaya benda ni tak berlanjutan dan akhirnya akan Allahumma salli alaihi wasallam tetap akan dilaksanakan urusan haji. Mungkin pada kes tersebut saya duk berasalah, mungkinlah, wallahu alam, urusan haji akan tetap diteruskan, cumanya hanya orang tertentu saja yang akan melaksanakan urusan haji tersebut. Haji akan tetap buat, cuma mungkin akan disaring ataupun akan dibenarkan orang-orang Saudi saja untuk melakukan. Tapi tetap akan diteruskan juga urusan haji tersebut. Wallahu a'lam, itu kita tak tahu. Tapi kalaupun tak dibenarkan, ini bukan kali pertama. Pernah berlaku sebelum-sebelum ini, Muhammad disebut sebagai apa? Tidak dibenarkan berlakunya urusan haji. Wallahu a'lam. Berikutnya, ada soalan lagi? Habis? Tengok. Baik. Ustaz, bolehkah selepas solat witir, lepas tu tak boleh nak tidur, kita bangun untuk qada solat-solat yang lepas? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW pernah melakukan witir secara duduk, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW bangun untuk melakukan solat yang lain. Nah, tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam satu riwayat, Nabi SAW sembahyang, kemudian Nabi SAW sembahyang witir dah, dalam keadaan Nabi SAW duduk. Kemudian Nabi SAW bangun untuk melakukan sembahyang yang lain. Demikian diceritakan oleh salah seorang isteri Nabi SAW. Maka dalil daripada hadis tersebut menceritakan bahawa keharusan untuk kita melakukan sembahyang-sembahyang yang lain selepas daripada sembahyang witir. Salli ala sayyidina Muhammad. Cuma ulama duduk khilaf, berbeza pendapat tentang menjadikan sembahyang witir sebagai sembahyang yang paling akhir. Nabi SAW sebut Laila witr Sallallahu Muhammad, macam mana? La witrani fi lailin. Tidak ada witir, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maksud tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau dah buat witir dah pada sebelum kita tidur, maka kalau kita nak bangun untuk tahajud pada pagi hari itu, maka tak payah lagi diulang witir tersebut. Ini pendapat sebahagian ulama. Sebahagian yang lain kata apa? Boleh satgi kemudian kita tidur, kemudian kita buka balik, kemudian kita duduk balik dengan witir. Itu sebahagian pendapat ulama yang lain dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i juga. Dua-dua pun pada mazhab Imam Asy-Syafi'i juga. Tuan-tuan, jadi subhanallah itu pertama. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, soalan berikutnya iaitu daripada yang Faridah tadi, soalan tadi. Kemudian Rakiyah Ja'far bertanya, kalau kita berzikir, bertasbih, berselawat yang agak panjang ungkapannya dan kita tak faham maksudnya dan maknanya, macam mana tu? Tak apa tuan-tuan. Kita buat amalan walaupun kita tak faham maknanya.
Biiznillah, mudah-mudahan Allah menerima. Tapi kalau kita faham dan mampu untuk kita hayati maksud dia, itu yang lebih baik. Tuan-tuan, kita subhanallah, faham maksud dia. Alhamdulillah, faham maksud dia. La ilaha, dia akan membantu menambah kekhusyukan dalam zikir yang kita amalkan bila kita faham apa yang dimaksudkan daripada zikir-zikir yang kita lafazkan. Tapi kalaupun dia tak faham apa yang disebut, insya-Allah mudah-mudahan tetap Allah akan memandang dan Allah akan menerima, cuma tak sesempurna amalan yang dilakukan dengan faham dan bawa sampai kepada hati-hati dia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ada soalan yang terakhir tu, boleh ada lagi. Kalau kita salih ala Sayyidina Muhammad, berselawat kepada Nabi SAW saja. Salih ala Sayyidina Muhammad. Macam mana yang kita boleh buat? Berselawat kepada Nabi SAW saja. Nah, di akhir amalan akhir zaman ini berselawat kepada Nabi SAW saja, boleh tak? Tuan-tuan sekalian. Seorang sahabat bernama Ka'ab. Dia kata, Rasulullah, aku ni banyak doa dah. Kali ni aku nak selawat pada kamu je Rasulullah. Boleh tak saya nak selawat pada kamu je Rasulullah? Maka Nabi SAW kata apa? Boleh? Banyak mana saya nak selawat pada kamu Rasulullah? Nabi kata, ikut suka kamu lah, banyak mana. Lagi banyak lagi bagus. Dia kata, kalau macam Rasulullah, robok 1/4 daripada hari ni aku nak selawat pada kamu Rasulullah. Nabi kata, bagus. Lagi banyak lagi bagus. Oh, dia kata, cabaran ni. Kalau demikian 1/3 daripada hari ini saya nak peruntukkan untuk selawat pada kamu Rasulullah. Dia kata, bagus, lagi banyak lagi bagus. Rasulullah, kalau demikian Rasulullah, separuh daripada hari ini aku selawat pada kamu Rasulullah. Dia kata, bagus, lagi banyak lagi bagus. Ya Rasulullah, kalau demikian seluruh daripada hari ini aku nak berselawat pada kamu Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, Allah akan mengampunkan dosa kamu, Allah akan beri kemudahan pada urusan kamu, sebagainya kelebihan-kelebihan yang dia akan dapat bila dia membanyakkan selawat dia kepada Nabi SAW. Selawat merupakan salah satu bidang amalan yang sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Tuan-tuan, satu amalan yang akan dipandang oleh Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita duk baca tentang kelebihan-kelebihan selawat pada Nabi SAW. Dia antara kelebihan yang paling dahsyat kepada selawat pada Nabi SAW ni, tuan-tuan, apa dia? Allah dan malaikat akan selawat kat dia balik. Apa lagi kehebatan dan kelebihan yang kita nak apabila Allah sendiri selawat kat kita? Bila sebut Allah berselawat ni dengan maksud Allah melimpahkan rahmat dia kepada kita. Bila sebut malaikat berselawat ni dengan maksud salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah, malaikat akan mendoakan kepada kita. Kita selawat sekali, Allah selawat kita 10 kali. Kita selawat 10 kali, Allah selawat pada kita 100 kali. Maka perbanyakkan selawat kita. Ihsan Sulaiman. Ihsan, apa khabar Ihsan? Lama tak jumpa. Assalamualaikum. Boleh bagi tips untuk tenang pada waktu krisis ni? Apa yang patut kami amal untuk tenang? Rindu Ustaz. Sungguh ni. Saya pun rindu Ihsan. Lama tak jumpa. Bawa anak mai. Jumpa sama-sama insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana cara? Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Waktu ni waktu yang kita perlu banyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan istighfar. Sebab Nabi SAW sebut, man lazima al-istighfar. Siapa yang melazimi istighfar, min kulli hamin farajan, fi kulli ziqin makhrajan. Pada setiap kesempitan Allah bagi kelapangan, setiap kebimpangan itu Allah bagi ketenangan. Allah bagi tenang. Maka perbanyakkan istighfar, banyakkan. Bukan setakat istighfar, kita cuba untuk khusyuk dalam istighfar kita. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah akan memberikan ketenangan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ahmad Syawal, Ustaz, qada solat itu boleh ke buat solat lain pada waktu yang lain? Contoh lepas isyak tu qada solat asar. Baik. Bagus soalan ni. Syawal dan semua sahabat-sahabat sekalian, bila kita salli alaihi wasallam nak solat, nak qada solat. Qada solat ini boleh dibuat pada mana-mana waktu, tak terikat dengan waktu-waktu yang khusus. Sebab sembahyang itu telah pun kita lakukan di luar pada waktu dia. Faham tak? Jadi kalau nak buat solat zuhur, qada zuhur selepas zuhur, boleh? Saya nak buat qada asar lepas zuhur, boleh? Saya nak buat qada maghrib lepas subuh, boleh? Subuh boleh Ustaz? Boleh? Termasuk pada semayang-semayang yang selepas dia tak boleh lakukan semayang
pun boleh dilakukan sembahyang qada. Demikian yang dibuat oleh Nabi SAW yang qada ba'diyah zuhurnya selepas daripada asar dia. Nabi membenarkan seorang sahabat yang qada qabliyah subuhnya selepas pada waktu subuhnya. Sebab apa? Sebab sembahyang-sembahyang qada ini sudah tidak terikat dengan waktu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab telah pun sebab kita melakukan di luar daripada waktu dia yang sepatutnya. Boleh. Qada aja. Zaid Yahya, adab berdoa macam mana? Antara adab berdoa ialah yang pertama dalam keadaan berwuduk. Yang kedua dalam keadaan menghadap kiblat. Yang ketiga dalam keadaan kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab doa. Waktu bermusafir, waktu kita hujan lebat, waktu sedang diuji dengan musibah, waktu kita dizalimi, sebagai waktu lepas sembahyang, waktu sepertiga akhir malam, waktu-waktu mustajab doa. Manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Yang berikutnya, menghadap kiblat sebut dah. Mengangkat tangan, dua tapak tangan ke langit. Ataupun dua tapak tangan ke wajah, adab dia. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya, merayu, merintih dalam berdoa. Berulang-ulang menyebut nama-nama Allah. Menyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Demikian keadaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu. Terima kasih. Siapa nama? Zaid Yahya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jom challenge selawat pada Nabi SAW. Nurzita kata, ahlan wa sahlan. Satu challenge yang sangat baik. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan jadi cukuplah sekadar tu. Banyak dah salli ala sayyidina Muhammad yang kita dapat manfaat mudah-mudahan pada hari ini. Apa dia? Okey. Lim Dagang, dia kata, saya mendengar ketika sedang mendengar tausiah menuntut ilmu, sebaiknya mulut tidak berzikir. Apakah benar Ustaz, dan bagaimanakah adab kita ketika menuntut ilmu secara online? Terima kasih jawabannya Ustaz. Saya daripada Batam, Indonesia. Ahlan wa sahlan. Mencari ilmu daripada Singapura. Ahlan wa sahlan. Sahabat-sahabat kita daripada luar negara, masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Saya terima kasihlah sebab sudi tengok Allah. Dia boleh faham kalau saya cakap apa ni. Kan? Baik tuan-tuan, sungguh ketika kita menuntut ilmu, afdal kepada kita untuk menumpukan kepada ilmu yang sedang kita belajar dengan kita meninggalkan zikir-zikir kita yang lain. Sebab kita akan kehilangan dua-dua. Yang ni tak boleh nak fokus, yang ni tak boleh fokus. Ada orang dia duduk dalam majlis ilmu, dia zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ustaz dia bercakap depan, dia duduk. Zikir. Akhirnya, yang tu tak dapat, yang ni pun tak dapat. Sebab tak boleh nak khusyuk, tak boleh nak dapat. Maka, menuntut ilmu itu juga adalah salah satu daripada bentuk zikrullah. Menuntut ilmu itu juga adalah bentuk zikrullah. Bahkan bila kita menuntut ilmu-ilmu yang wajib untuk kita belajar, Ustaz Ahmad disebut sebagai fardhu ain, maka wajib kita utamakan yang tu. Maka tuan-tuan yang sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka tumpukan untuk menuntut ilmu, itulah di antara adab. Duduk dalam majlis ilmu, duduk fokus kepada ilmu yang kita belajar, kita tinggalkan urusan-urusan kita yang lain. Sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan guru, paling dekat dengan guru. Itu di antara adab dia. Berpakaian dengan pakaian yang kemas, duduk dalam keadaan yang sopan menuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau boleh dicatat apa yang sedang dia belajar sebab membantu kepada ingatan. Sallallahu alaihi wasallam itu di antara adab-adab. Demikian juga bila kita duduk mengaji secara online ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam adab dia macam mana? Adab dia fokus jelah. Fokus sambil-sambil duduk masak ke boleh je, sambil duduk basikal macam abang Manggeret, sambil duduk kayuh basikal dengan kuliah. Ni kira ni makam tinggi lah ni kan. Jadi tuan-tuan, adab-adab yang kita boleh amalkan ketika menuntut ilmu tu akan menjadi, ia akan membantu supaya ilmu tersebut lebih bermanfaat sebab kita memfokuskan kepada adab ketika kita menuntut ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Kalau esok kita akan bersiaran lagi pukul 10 pagi insyaAllah. Saya ucap terima kasih pada semua yang sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.